Proses 7 tahun yang pertama, apa yang kita perjalankan ialah penyampaian melalui kasih sayang betul-betul. Ini peranan ibu-ibu yang very closely, sangat-sangat close. Kalau kita lihat tadi dekat saya kalau digambarkan semalam, hari tu kita ada satu fortress dekat atas, dekat bendera tu, ataupun dekat area-area sini, dekat sana. Dari sana sebenarnya saya tak tahu macam mana, kalau betul ceritanya, Mak Al-Fatih dia selalu kerap bawa anak dia pergi tengok Konstantinopel dari jauh. Dan dia sentiasa memberi motivasi kepada anak dia, nak, engkau nanti akan tawan Konstantinopel. Dia akan memberi dan mengkobarkan semangat itu kepada anaknya. Itu peranan ibu. Dan perlu menyatakan 7 tahun pertama itu pembinaan Mumayyiz itu sebenarnya apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, itu yang dia akan membesar, nanti dia akan bawa. Hari ini kadang-kadang kita boleh ingat apa yang kita belajar di sekolah tadika lebih daripada apa yang kita belajar kat universiti. Kerana apa? 7 tahun pertama itulah kita nak tanamkan kepada anak kita visi dan misi kenapa mereka berada atas muka bumi ini dan kenapa mereka dilahirkan atas muka bumi ini. Jadi kita dah buat 10 tahun dah Rumah Pengasih Warga Prihatin dah 10 years. Dari 10 tahun yang kita nampakkan memang it's work. Menggunakan kaedah Al-Quran ini, 7 tahun pertama kita tanamkan visi. Nak engkau jadi, dengan melalui kasih sayang, pujukan, tidak ada tinggi suara, tidak ada rotan pada umur 7 tahun ke bawah. Memang kadang-kadang tension, kadang-kadang semacam ada bagi tahu dah hari itu, dibuat lagi rasa nak macam tu. Tetapi kesabaran itu, inilah yang kita respect sangat dengan ibu-ibu lah. Dan bapa dia susah sikit nak buat. Bapa ialah apal hakam. Apal hakam ini dia prinsipal. Prinsipal dia prinsip. Aku nak anak ini tawan Konstantinopel. Jadi mak dia yang akan dengan kreativiti menyampaikan kepada anak dia, tanamkan dengan bentuk motivasi dan kasih sayang pada anak dia. Nah, itulah dia Konstantinopel yang kau akan tawan tu. Nampak sikit tu, nampak kubah tu. Tu dia. Dia cakap macam tu lah. Mungkin ada teropong masa tu kan. Ataupun sebenarnya dan pelbagai lagi cara-cara lain lah. Kalau kita itu lah kubu dia. Kalau ikutkan fortress dia, yang saya tanda, saya nampak bendera semalam. Kemarin dia ada bendera Turki. Dari sini kita boleh nampak kubah Konstantin. Jadi itu peranan dia akan, kalau Sultan Murad dengan anak dia tak attend anak ini yang saya daripada baca, dia tidak attend anak, dia pergi pasar dengan anak kan, dia pergi funfair dengan Al-Fatih, dia pergi ini, semua tak ada. Pendidikan itu terletak 90% pada ibu. Tapi tiga kali ibu cakap tak jalan, bapa cakap satu kali saja. 3 kali ibu cakap macam ni, dan 3 kali tak jalan, ibu cakap, bapa perlu cakap 1 kali. Kerana bahasa bapa bahasa prinsipal. Dan bahasa prinsipal ni kadang dia cakap, kadang bapa dia berdeheng, dia jeling saya. Fahamkan bahasa anak macam tu saja pada umur 7 tahun pertama. Kerana selepas dari itu kerja kita jadi sangat mudah. Kalau 7 tahun itu terlepas, susah sikit kerja dia. Tetapi pada hari ini kita lihat 7 tahun pertama ramai. Kalau dekat Jepun, dekat Finland, ini sistem pendidikan yang digambarkan terbaik dunia. 7 tahun pertama tidak ada belajar ABC, tidak ada belajar 1, 2, 3, tidak ada belajar calculus, matematik tambahan, semua tak ada. Orang Malaysia, tapi orang Jepun ada juga sebahagian yang gila sikit. Dia hantar anak dia umur 4 tahun, 5 tahun pergi Kumon. Itu ada, pasal dia nak tiru orang-orang Malaysia. Orang Malaysia dia kalau boleh umur 3 tahun, dia 3 tahun, 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun ke dah boleh masuk universiti. Kalau boleh nak macam itu. Jadi kita membantutkan sebenarnya kreativiti anak itu, hidup anak itu yang sepatutnya dia lebih eksploratif pada umur-umur 7 tahun itu.
Dan pada umur itu sebenarnya kita patut ajarkan bahasa. Di Jepun kalau kata kita pergi sekolah tadika dia, saya ada pengalaman pergi Waseda kindergarten di Waseda di Tokyo lah. Pagi-pagi datang, dia berkumpul, nanti kawan dia datang, lalu rumah ni nanti dia bawa dia macam kereta api lalu semua tu kan. Lalu sampai kat rumah nanti kalau tadika mak bapak dia bawa lah, dia dihantar, tapi dia macam dan sampai dekat sekolah dia akan mula-mula sekali dia akan bagi makan arnab. Lepas tu dia bersihkan, berebut-rebut bersihkan tahi arnab. Oh, saya tengok, kenapa ni? Tetapi adakah tengok anak-anak kita hari ni dia seronok sangat basuhkan tahi adik dia? Dia rasa cuma dah biasa main dengan tahi arnab. Tak ada masalah. Lepas tu bukan tak boleh basuh tangan kan, betul? Dan kemudian kerja dia banyak, kerja main lah, apa semua ni, banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan, membersihkan sekolah, mengecat sekolah, ini kerja-kerja. Kalau Malaysia mesti masuk, kena masuk dalam laporan ke, kerana apa? Anak saya patut ke saya bayar mahal-mahal dia suruh cat tadika. Patutnya dia lah hire kontraktor, betul tak? Tapi anak-anak kita sebenarnya banyak dididik terhadap tidak terhadap foundation. 7 tahun pertama kita tanam foundation. Kita nak buat KLCC siap tahun 96, 98 KLCC, tahun 92 start. Sampai tahun 96 kita tak nampak apa lagi keluar dari muka bumi tu. That is foundation work. Kan? The strongest the foundation kita tanamkan, the taller and the bigger the building can be. Jadi hari ini kita banyak sangat kita menceritakan tentang anak aku baru 4 tahun dah pandai baca newspaper. Anak aku dah okey lah, alhamdulillah, kalkulus dia kita dengar pun rasa macam wow, respect. Tetapi foundation tentang akhlak itu banyak yang tidak ditanamkan pada umur 7 tahun. Kalau Al-Fatih tidak berakhlak, dia tidak mampu untuk dididik oleh mana-mana syekh pun. Dan akhlak itu dahulu. Dan kalau tidak ada rotan, tidak ada penegasan. Rotan itu penegasan. Boleh saja kita rotan dengan kata-kata. Kadang-kadang bapak punya itu seperti satu rotan. Kadang-kadang rotan, ni pengalaman saya lah, rumah prihatin 90 orang budak ni. Rotan tu nampak macam berkecai sikit ujung dia. Jangan takut. Itu tanda dia banyak singgah dekat meja. Kalau singgah dekat orang, dia cantik lagi. Ada tak singgah kat orang sampai bercai ujung dia? Tak. Biasanya kadang-kadang gertak pump dia tu. Dia dah kena sekali sakit dia. Kali kedua, kali ketiga kita bunyi macam tu je pun dia dah faham dah. Ini faham bahasa. Jadi ramai anak-anak umur 7 tahun ke atas masih belum faham bahasa umur 7 tahun. Kalau dulu pakcik-pakcik pakcik-pakcik veteran kita ni kan, betul pakcik kan? Dulu orang-orang lama kan, dia jeling je kan, kita faham. Begitulah sebenarnya apa yang berlaku kalau kata parenting Al-Fatih ini sendiri. Dia melibatkan tentang ketegasan bapa, kelembutan ibu, dicampur pula dengan kehebatan murabi. Kehebatan murabi. Murabi rotan balik rumah, Al-Fatih mengadu kena rotan. Jadi bapa dia support murabi tu. Bukannya dia akan buat laporan polis, masuk surat khabar semua tu, itu dia tinggalkan. Itu kita cuba nak jadikan. 7 tahun pertama adalah fasa untuk kita memperkenalkan anak kita tentang akhlak. Tanamkan foundationnya dahulu. Jangan bina apa-apa lagi kepada anak kita. Tanamkan foundationnya. Dan foundation itu ialah akhlak Islam yang kita mahukan. Akhlak dia bersama ibu, bersama bapa, bersama masyarakat, semua tu yang perlu kita tanamkan. Itu saja cukup banyak. Tak perlu nak tuition piano, tak perlu nak tuition ni lagi lah. Kalau ada masa boleh, bukan tak boleh, boleh. Tetapi keutamaan diberikan kepada pendidikan akhlak. Umur 1 tahun ini yang kita buat. Umur kita sebahagian anak-anak nakal kita homeschool. Kita tak hantar pergi sekolah. Kita ada hantar sekolah sebahagian, dan sekolah lagi separuh lagi homeschool.
Eventually anak yang nakal ni kita tune akhlak dia. Kadang-kadang umur dia dah umur 9 tahun tetapi tercicir di sekolah. Kita tune balik, mulakan proses akhlak semula. Umur 10 tahun baru kita nampak akhlak dia dah betul semula. Lepas umur 10 tahun, dia dah jelas kenapa dia dilahirkan atas muka bumi ini. Dan dengan jelas itu, belajar dia tidak perlu dipaksa. Kita perlu setkan, kau visi kau kena macam ini, kau akan jadi gini. Kau minat ini, kau boleh buat ini. Untuk pengetahuan, untuk tahu benda ni, kau mesti tahu ini. Ini route dia, kita guide. And eventually, kita withdraw dia dari sekolah kerana dia nakal umur 9 tahun. Umur 12 tahun, dia lagi terror dengan dari budak yang tak tercicir, yang sama-sama dengan anak-anak kita juga dalam rumah yang sama, yang pergi sekolah dengan yang tak pergi sekolah. Ini beza orang yang belajar kerana kena belajar dengan orang yang belajar kerana dia mahu belajar. Yang ada akhlak tu dia dah tahu dah kenapa aku perlu belajar. Yang bukan akhlak ni luas ya. Akhlak ni luas, bukannya setakat jalan tumpang alu, pakcik duduk tunduk, bukan setakat itu saja. Dia satu aspek yang luas. Nanti ini nak cerita ni kena pergi Istanbul lagi. Jadi kita tempat lain lah, dekat KL pun boleh. Kalau kita dah cerita tentang akhlak saja, nanti jemputlah datang rumah prihatin, kita boleh tengok benda tu dizahirkan secara praktis. Dan kita boleh tengok, kita bukan nak cakap apa, takkan kita nak cakap anak kita bagus. Tak, datang tengok sendiri. Kita tak perfect, tetapi kita mempersediakan, menggunakan teknik-teknik yang Allah ajar, yang Nabi buat, semua itu untuk anak-anak kita. Ada yang lain-lain sekali, yang terlari-lari semua tu kita fine tuning. Sekiranya ada sekolah yang seluas muka bumi, kenapa kita perlu limitkan sekolah anak-anak kita within that four wall? Cari jalan bagaimana untuk mewujudkan, mengejutkan pada umur sebelum 7 tahun, untuk kejutkan pemikiran anak kita untuk kritis. Sentiasa tanyakan, kenapa bendera Turki itu merah? Kenapa dia letak atas bukit tinggi-tinggi? Bagi dia fikir, kocak minda mereka. Itu umur 7 tahun, banyak benda tu. Nanti dia akan duduk menung, fikir. And that fikiran 7 tahun ke bawah, kalau dah ada siasah begitu, you can imagine. Sebab itu Nabi Sulaiman mampu untuk pimpin peperangan dan mengatur strategi kemenangan peperangan pada umur 12 tahun. Bagaimana Al-Fatih umur 21 tahun, masa anak-anak kita bergolot, struggle untuk dapatkan, untuk maintain 3-pointer supaya tidak kena potong dia punya beasiswa. Kat mana anak kita pada umur 21 tahun? Bagaimana Nabi Muhammad sendiri pada umur 15 tahun ke barisan hadapan perang Fijar? Bagaimana umur Nabi Muhammad umur 25 tahun international traders? Itu semua siasah yang ditanamkan dari umur 7 tahun ke bawah lagi. Dan kemudian setelah 7 tahun itu ditanamkan benih. Benih itu akan berkembang umur 7 tahun yang berikutnya, sehingga dia memastikan dah confirm dengan discovering yang berlaku 7 tahun berikutnya, dia mampu untuk menjabarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia mampu buat, apa yang dia mampu bainatkan. Dan kemudian dicerita dengan selambanya semua pengalaman-pengalaman dia. 12 tahun Nabi Sulaiman boleh cerita A to Z tentang peperangan. Kenapa? Kerana umur Nabi Sulaiman, semasa Nabi bapanya pergi berperang, Nabi Sulaiman apa dia buat? Dia bukan duduk rumah main game. Dia berada di tepi medan peperangan, menyaksikan peperangan itu berlaku. Hari ini kita tengok antara pemain bola sepak, kenapa ada coach yang dekat tepi tu yang terjerit-jerit? Yang terjerit-jerit, coach dekat tepi terjerit-jerit. Itu ialah orang yang dari tepi dia nampak gambaran keseluruhan. Orang yang bermain itu dia nampak hanya sekeliling. Orang yang berperang tak nampak keseluruhan, the big picture.
kenapa perang itu menang dan kenapa perang itu kalah, kecuali orang yang berada di tepi peperangan. Jadi dia memberikan furqan. Dia melihat dan dia berfikir. Macam kita tengok tadi bendera tu kenapa dekat atas kan, dia fikir kalau letak kat bawah siapa nampak. Itu dia fikir. Sama juga masa dalam peperangan, dia tengok Allah, kalau dia ni kat belakang sikit kan mesti tak sampai anak panah tu, mesti dia boleh celok kat sini. Dia dah boleh fikir. Sebab itu umur 12 tahun dia dah boleh memimpin peperangan. Parenting must start early. Ini nak saya simpulkan kerana kita dah nak sampai Konstantinopel. Kesimpulan sedikit Satu, mulakan awal. Mulakan awal. Nombor 2, tidak limit anak kita tentang pembelajaran dalam bilik darjah saja. Kerana dalam bilik darjah diajar mengikut sukatan pelajaran, sedangkan di luar tidak ada sukatan-sukatan pelajaran. Kerana apa saja yang kita mahu tahu, kita boleh dapatkannya, kita boleh ambil tahu. Parents sampai sekarang ni selalu macam rebut-rebut kalau boleh umur 10 tahun dah dia dah ada degree contohnya kan. Jadi kenapa macam benda macam itu boleh jadi di Malaysia? Soalan yang tak dengar soalannya. Kenapa dekat Malaysia orang berebut-rebut nak hantar kalau boleh darjah 5, darjah 4, darjah 5 dah masuk, dah ambil degree? Ini semua persaingan. Di Prihatin kita tidak ajar anak kita untuk bersaing. Kita tidak mengamalkan kompetitif, tetapi kita mengamalkan kooperatif. Dia kalau nak naik biar, nak berjaya biar sama satu kelas semua berjaya. Dia bukannya satu kelas ni ada satu orang berjaya, lepas tu mak dia cakap anak aku dapat number 1. Ini semua persaingan. Pasal atuk-atuk pun bila kita balik rumah, atuk tanya anak nombor berapa belajar, anak dah pandai apa. Jadi kalau kita mungkin sebahagian daripada apa yang saya ceritakan di sini boleh kita lihat bainatnya. Kalau kita menceritakan sesuatu yang kita lakukan, kita tidak perlukan skrip. Kita tak perlukan apa-apa untuk petikan mana-mana surat khabar ataupun rujukan mana-mana tu untuk kita petik. Tapi ini perkongsian dari pengalaman Dia mungkin berbeza dari apa yang Ustaz, Syekh atau Habib ataupun Pakcik ataupun postman yang ajar anda. Tetapi dia datang dari pembainatan ataupun penzahiran apa yang kita petik dari rujukan utama daripada Quran dan juga dari sunnah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enjoykan pandangan, merhatikan pemandangan-pemandangan Konstantinopel.